Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Bertemu lagi kita pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat daripada Allah Ta'ala dapat kita hidup lagi pada pagi ini dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bersama-sama mendirikan salat subuh berjamaah, kemudian berzikir padanya, berdoa padanya, kemudian dibuka pula peluang untuk menuntut ilmu, berkongsi ilmu. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Seperti mana dalam hadis yang kita pernah sebut sebelum ni, ad-dunya mal'unatun man fiha illa dzikrullah wal 'alim wal muta'allim. Kata Nabi SAW, dunia ini seluruh isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat apa sahaja di dalamnya, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang alim, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, wal muta'allim, dan orang yang menuntut ilmu. Jadi dalam hadis tunjuk tiga golongan ni. Orang sentiasa ingat Allah Ta'ala, al-alim, orang yang alim, berpengetahuan, wal muta'allim, dan orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran ni, Allah Ta'ala sampai dia tak sempat nak berzikir mungkin, atau tak sempat nak berdoa, maka Allah Ta'ala akan bagi dia lebih daripada orang yang berdoa dan orang yang berzikir. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, ma min abdin syaghalathu ayati an dhikri wa mas'alati a'taituhu khaira ma u'tiya as-sa'ilin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mana-mana hamba Allah yang disibukkan dengan ayatku, maksudnya dengan Al-Quran, disibuk dengan Al-Quran, sama ada menghafal Quran atau mengulang kaji hafazan Quran, atau membaca Al-Quran, atau belajar Al-Quran, atau memahami Al-Quran. Kan? Ada orang boleh sembahyang duha, ada orang boleh sembahyang sunat, boleh zikir, tapi dia sibuk dengan Al-Quran. Maka Nabi kata, a'taituhu, aku akan bagi dia khaira, lebih baik, ma u'tiyas sa'ilin, daripada orang yang meminta apa yang mereka minta. Maksudnya kita walaupun tak sempat berdoa, orang lain berdoa, katakanlah sebab kita sibuk dengan Al-Quran, kata para ulama, apa yang orang tu minta kita mendapat, walaupun kita tak sempat nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat syaghalathu al-Quran, dia disibukkan dengan Al-Quran. Nanti kita tengok sebahagian sahabat-sahabat saya yang hafiz Quran, Masya Allah, dalam kereta baca Quran, sampai duduk baca Quran, sampai mulut dia sesa ada bergerak bergulang Quran. Syekh kami, syekh saya tu orang Yaman, ambil daripada KLI bawa ke sini lah, ke IJN masa tu.
selama 1 jam lebih tu baca Quran dia dalam kereta, sampai dah seorang sahabat saya, seorang syekh saya kali, Syekh Muhammad Fatahi, orang Mesir. Kami bawa dia program di Pulau Pinang. Daripada KL sampai Pulau Pinang tak berhenti baca Quran. Allahu Akbar. Lepas tu dia kata syaghalathu Quran, syaghalathu ayati an dhikri, dia disibukkan dengan mengingati ayatku daripada berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku bagi dia lebih baik daripada orang yang meminta, orang yang berdoa kepadaku. Jadi moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita di dalam golongan ini. Barakallahu fikum. Hari ini kita masuk ayat wa ammas sa'ila fala tanhar, ayat yang ke-10. Kuliah lepas fa ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim maka janganlah engkau membuli dia, janganlah engkau menekan dia, janganlah engkau taqhar, qahara, paksa dia, buli dia, merendah-rendahkan dia. Hari kita masuk pula wa ammas sa'ila fala tanhar, wa ammas sa'il, wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma, dan, wa tu dan, wa amma adapun, beza dengan wa imma walaupun. Dan wa imma ni tak silap saya bahasa Melayu pakai juga, betul tak? Wa imma kan? Tak? Orang bahasa lama-lama ni cakap kita ni akan buat program sebaik di masjid kita ni. Wa imma duit kita sikit. Kan bahasa orang lama. Wa imma. Imma tu ada dalam Quran. Wa imma yu'tiyannaka. Jadi ada sebut. Tapi wa imma dalam bahasa Melayu dengan bahasa Arab sama, walaupun. Tapi yang ni wa amma. Amma ni ada pun. Maksudnya bila kita nak cakap 2-3 benda, pelajar-pelajar sekolah menengah cuti hari Isnin. Adapun wa amma, adapun pelajar-pelajar sekolah menengah cuti hari Selasa contohnya. Wa amma, adapun. Bila masa kita gunakan wa amma, bila kita nak berpindah daripada satu point, satu perkara yang kita ucap, kita nak ubah kepada ucap yang lain, nak kepada perkara yang lain, kita pakai wa amma. Macam tadi kan kita wa ammal yatima fala taqhar, wa amma adapun orang lain pula. Wa ammas sa'il, as-sa'ila ialah maksudnya orang yang meminta. As-sa'il ialah orang yang meminta. Kata asalnya sa'ala, okey, sa'ala. Mari kita tengok kata kerja dia. Sa'ala dia telah minta. Yang ni kita panggil fi'il madhi. Past tense. Mudhari' dia yas'alu. .
Yani mudhari'. Dia sedang minta. Is'al. Kamu mintalah. Astagfirullahaladzim. Sa'ala yas'alu is'al. Kenapa saya hari ni huraikan? Sebab perkataan sa'ala dengan yas'alu ni dalam Quran sangat banyak. Jadi kalau kita konsentrate pada perkataan ni, kita akan jumpa banyak kali dan kita mudah faham. Jadi sa'ala telah meminta. Nampak tak? Kalau kita tengok fi'il madhi past tense dalam bahasa Arab ni, kat sini past tense. Kalau kita perasan past tense ni, bahasa Arab biasanya dia terdiri daripada berapa huruf? 1, 2, 3. 3 huruf. Dan biasanya dia 3 baris, sama ada atas, semua atas, biasanya lah. Sa-a-la. Macam kita dengar dalam Quran, wa ja'ala, ja'ala. Okay. Ja'ala kan kita baca dalam Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ja'ala. Nampak tak? 3 huruf. 1, 2, 3 huruf. Kalau kita baca, kita buka Quran, kita nampak perkataan tu 3 huruf dalam baris di atas. Itu maksudnya dia ialah kata kerja yang lepas, past tense. Okey. Kalau dia ada ya dekat depan ni, kita pernah bincang sebelum ni, dia tambah ya, yas'alu, ya, ada ya kat depan. Kemudian huruf selepas dia mati. Kan? Ini menunjukkan bahawa dia itu apa dia? Past tense ke ni present tense. Present tense fahamlah kan? Orang majlis pada sini hebat-hebat semua. Okay? Present tense maksudnya sedang. Yas'al. Kalau pula kita nampak satu kataan tu, huruf pertama ni biasa tak ada baris. Kan? Lepas tu dia mati. Macam kita biasa baca Quran, Ustaz nak start macam mana Ustaz? Nak baca bawah ke, atas ke, depan? Betul tak? Kita akan tengok huruf ketiga kan? Kalau tuan-tuan menghadapi situasi macam tu, maksudnya itu ialah kata perintah. Itu ialah kata perintah. Kata perintah dalam bahasa Arab ni kita panggil dia fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar maksudnya apa? Kata perintah. Contoh, Iqra. Iqra. Dia nampak ada alif, ada hamzah, ada qaf, ada ra. Alif tu tak ada baris. Jadi kita huruf ketiga. Huruf ketiga ra baris atas. Iqra maksudnya itu kata kerja lah tu. Iqra maksudnya.
Jadi dari segi masa kata kerja ni kita ada berapa? 3. Apa dia? Madi, mudhari', amar. Okey, ikut saya. Madi, mudhari', amar. Madi, mudhari', amar. Madi, mudhari', amar. Nak bagi lidah biasa dulu. Madi, mudhari', amar. Madi, mudhari', amar. Jadi peringkat mula-mula kita belajar bahasa Arab ni, nampak je kata kerja, persoalkan. Madi ke mudhari' ke amar? Madi ke mudhari' ke amar? Macam ni tuan-tuan akan cepat dapat, insya-Allah. Madi, mudhari', amar. Madi, mudhari', amar. Madi, mudhari', amar. Kan? Kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa alladzi khalaqal mauta. Nampak? Khalaqa. 3 huruf semua atas. Madi, mudhari' ke amar? Madi. Kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwa, yabluwa, ada ya kat situ. Ya ba, yab, ya ba, lepas tu huruf mati. Ada ya, kemudian ada lepas tu huruf mati. Nampak ada ya je, lepas tu huruf mati. Maksudnya fi'il mudhari'. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ila akhirih. Dan mudhari' ni kita pernah hurai sebelum ni kan? Ada berapa huruf mudhari'? Nak kenal dia mudhari' kat depan? Ada alif, hamzah, ada nun, ada ya, ataupun ta. Masya Allah. Jadi kalau saya tukar yas'alu jadi as'alu, fi'il mudhari' juga. Yas'alu saya tukar jadi nas'alu, maksudnya mudhari' juga kami. Kalau ya ni saya tukar jadi tas'alu, mudhari' juga, jadi awak. Okey, insya-Allah nanti kelas-kelas akan datang saya akan cuba bagi nota. Nanti kena hafal lah nota tu. Ulama ustaz kena hafal pula dalam kelas ni ya. Siapa nak hafal lah, siapa nak hafal, siapa tak nak sudah. Baik. Jadi sa'il, okey ustaz, ini sa'il ustaz. Wa amma sa'ila, tak nampak pun kata kerja. Sa'il ni dia dah ubah dah dia punya form dia kepada bentuk menjadi orang. Jadi sa'ala tadi maksudnya apa? Meminta kan? Kata kerja sa'il ialah orang yang meminta. Orang yang meminta. Saya bagi contoh. Dalam bahasa Arab, zalama, minta maaf ya, saya tukarkan hitam. Zalama telah melakukan ke sedang melakukan? Zalama ni telah melakukan ke sedang? 3 huruf semua baris atas. Maksudnya telah menzalimi. Okey. Ustaz, macam mana nak tukarkan jadi orang yang menzalimi? Jadi cara dia ialah za yang first tadi tu dia tambah alif, za. Lepas tu huruf ketiga lam tu jadi baris bawah, li, mun, zalim. Jadi apa yang kita tambah? Mudah je, tambah alif kat sini. Itu lam ni atas jadi baris bawah, tu tanwinkan dia. Jadi zalim. Okey, kita buat latihan lagi. Kalau saya kata qara'a telah baca, dia telah baca.
Macam nak tukarkan jadi orang yang baca? Macam mana tu? Ingat huruf pertama qa tambah dengan alif, qa. Huruf kedua ra tadi jadi baris bawah, ri. Huruf ketiga hamzah jadi depanlah, tanwin atau depan, qari'un. Jadi qari'un. Tapi bila baris depan kita tak letak alif, cara tulis bahasa Arab dia kena letak ya yang tak ada titik tu. Qari'un. Jadilah dia orang yang membaca. Qari, orang kita main qari ni qari. Asalnya qari. Qari. Macam bahasa Inggeris juga, read yang orang baca jadi reader, speaker, kan? Betul tak? Apa lagi? Apa lagi? Talker, sweet talker lah dia ni. Talker, kan? Macam-macam lah. Kicker. Macam tu juga, nak jadikan dia orang yang buat. Qara'a jadi qari. Sama juga sa'ala, dia jadi sa'il. Kafara, kafirun. Senang je bahasa Arab ni, belajar je, insya-Allah. Belajar dengan hafal sikit lah. Sebab kita tak cakap setiap hari. Kenapa kena hafal? Sebab kita tak cakap. Kalau kita cakap, campak kat Kuwait tu ke, Dubai ke, satu hari, jangan duduk kat komuniti yang ada Melayu dengan bercakap orang putih, insya-Allah boleh cakap lah. Tapi kita komuniti Melayu, jadi kita kena ada hafal sikit lah. Jadi zalama, zalim, qara'a, qari, sa'ala, sa'il. Okey. Kafara, kafir. Fasaqa, fasik. Itu orang fasik. Nampak tak? Orang fasik. Jadi fasik lah dia. Maksudnya apa perbuatan dia buat? Fasaqa. Jadi fasaqa, dia melakukan fasik. Jadi fasik, orang yang buat kefasikan. Malik, orang nama dia Malik. Apa kata kerja dia? Malaka, maksudnya memiliki. Jadi Malik, orang yang memiliki. Sajid, cuba teka. Sajid, sajadah, Masya Allah, maksudnya dalam orang yang sujud. Jadi sajid, orang nama sajid. Sajid maksudnya orang yang raki', orang yang rukuk. Nampak, dapat tangkap dah tu. Sikit-sikit tu, kan? Apa lagi? Da'i, da'i, orang yang berdoa. Da'i, orang yang berdoa. Salih, apa kata kerja dia? Salaha, salih, maksudnya orang yang melakukan amal salih. Ini bahasa Arab. Barakallahu fik. Mudah ke tak? Mudah ke susah? Mudah. Mudah kalau belajar, insya-Allah. Kalau tak belajar memang susah. Jadi wa amma sa'il, adapun orang yang meminta, wahai Muhammad, maka la, janganlah. Ustaz, macam mana nak beza jangan dengan tidak? Sebab la ni boleh bawa maksud tidak, boleh bawa maksud jangan. Allah Ustaz, macam nak bezakan? Senang je beza dia. Kalau lepas tu kata kerja dia tanda mati, maksudnya la ni perintah lah dia.
La, larangan. Okay. Tanhar, saya tanya soalan sebelum kita tengok maksud dia. Tanhar ni madhi ke mudhari' ke amar? Mudhari'. Kenapa Haji kata mudhari'? Sebab ada tambahan ta. Masya Allah, berbahagia saya pada hari ini. Pelajar-pelajar kita dapat faham. Masya Allah. Jadi ta. Okey, bila ta, ingat je, bila ada kata kerja tu ta depan dia mudhari', mesti rujuk pada awak. Awak. Jadi macam anta awak, ni ta. Okey, ta awak. Jadi fala tanhar, maka awak jangan. Okey, baru kita tengok maksud dia. Jangan apa? Jangan herdik, jangan tengking, jangan kutuk. Tanhar ni semualah. Tanhar asalnya tanharu, tapi kenapa kita matikan tanhar? Sebab ada la tadi tu, la larangan, la tanhar. Okey, tengok sini, saya bagi contoh. Tadi tanhar kan? Tanhar maksudnya apa? Tanharu, awak kutuk. Aku pula. Awak apa dia? Tengking. Tanhar. Kenapa? Macam mana kita tahu awak yang tengking dalam perkataan ni? Sebab ada ta. Kalau nak tukar dia tengking, macam mana? Syekh Zulkarnain kita tukar ya yanhar. Kalau ya yanharu, dia tengking. Kalau saya tengking, tukar alif. Kan tadi ada alif, nun, ya, ta. Ada 4 huruf kan? Tambahan. Alif, nun, ya, ta. Kalau ya menunjukkan dia tengking. Kalau ta, awak tengking. Kalau anhar, maksudnya saya tengking. Kalau nun, nanhar, tukar nun, jadi apa? Kami tengking. Ambil lah gambar ni, nanti forward lah dalam grup. Jadi kalau tengok fi'il mudhari' dalam Quran, tengok je depan tu ada ya, ada nun, ada ya, ta, alif, nun, atau alif, nun, ya, ta. Perhatikan dalam Quran mesti ada punya. Kan? Yang ni paling basic. Kemudian dia akan tambahlah, ada waw nun kat ujung, tak ada waw nun, tapi yang paling basic sekali tengok depan kepala dia. Ya, ta, nun, alif. Ya, ta, nun, alif. Lepas tu the next huruf tu, huruf selepas tu dia mati. Yanharu, tanhar, anhar, tanhar. Okey, dapat tangkap tak kat sini? Hari teknikal sikit lah hari ni. Sekejap lagi kita masuk tadabbur sikit. Hari ni baru kita teknikal dulu. Okey, yanharu, tanharu, anharu, nanharu. Boleh hafal tak ni? Yanharu, dia tengking. Tanharu, awak tengking. Anharu, saya tengking. Nanharu, kami tengking. Beres insya-Allah.
Esok kita tanya dalam kelas. Saya ada kelas dekat Taman Tun. Saya selalu tanya dalam kelas. Dan saya panggil nama pula tu, Haji Azhar. Haji Azhar, kalau awak tengking macam mana? Contohnya, mula-mula kelas tu 80 orang, dah jadi 30 orang kelas tu. Semua lari. Apa salah lari? Bapak ustaz tanya dalam kelas, dia kata. Kami nervous lah ustaz. Nervous kami kita tanya dalam kelas. Tak dapat jawab, malu dengan kawan-kawan. Saya pun tak tanya lah dalam kelas tu. Tak apalah, pandai tak pandai, fikir-fikir sendiri lah. Yanharu, tanharu, anharu, nanharu. Barakallahu fikum. Nah, jadi wa amma sa'ila fala tanhar, maka kamu janganlah tengking dia. Jadi dari segi pengajaran ayat ni mudahlah. Kan ayat ni Allah Ta'ala kata, alam yajidka yatiman fa'awa, wahai Muhammad, engkau dulu anak yatim, kami jumpa engkau, maka janganlah, dan kami telah berjaga engkau. Wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'aghna, dulu kamu sesat ataupun tak tahu ilmu, kami bagi kamu ilmu. Dulu kamu miskin, maka kamu jaga. Betul Allah Ta'ala kata, fa'ammal yatimah, oleh itu wahai Muhammad, sebagaimana kami dulu ambil engkau anak yatim, kami bagi kamu ilmu dan kami bagi kamu kekayaan, maka itu kalau anak yatim jangan kamu bully anak yatim. Dan ada orang yang datang meminta, makan jangan herdik dia, sebagaimana kamu dulu tak ada ilmu juga. Okey, meminta sini, minta apa tuan-tuan? Dua permintaan. Satu, minta harta, bantuan harta. Lepas tu kita dah bincang hadis yang lepas kan, Nabi ni tidak ada benda yang sahabat minta, mana yang Nabi mampu bagi, Nabi bagi. Kita baca dah hadis yang kuliah lepas, ada dalam grup hadis. Nabi kata ma u'tiya ata'an. Nabi kata ma min khairin, tidak ada benda yang baik daripada harta yang ada padaku, addakhiruhu minhum, aku simpan untuk aku je, aku tak bagi kamu. Tak. Nabi ni sangat penyayang, macam ibu kita sayang kita. Ibu kita kalau ada benda sedap dia beli, mesti nak simpan untuk kita. Anak benda sedap dia bantai habis kan? Dia akan simpan untuk anak dia. Macam tu juga Nabi SAW ada benda baik, dia tak akan simpan untuk diri dia. Daripada benda dunia, dia akan bagi. Yang kedua, dan Allah Ta'ala pernah, yang kedua apa dia? Yang kedua ialah minta apa? Minta ilmu. Minta ilmu. Maka fala tanhar. Kan? Bila ada datang, ustaz boleh tak ajarkan saya ni? Tak boleh kata, alah susahlah awak ni, saya tanya je soalan, mana ajar dah, sebut dah kuliah lepas. Pergi tengok video tu. Kau tengok video tu, tahulah jawapan dia. Jangan macam tu. Jangan macam tu kan. Kita ada banyak kali kan, ya tu dia, ta tu awak. Tak faham betul lah dia ni. Jangan macam tu. Fala tanhar. Dia tu kadang-kadang benda ni kita kena ajar pada anak-anak, pada sahabat-sahabat kita jadi guru. Kadang-kadang dia herdik anak murid. Tak boleh herdik anak murid. Sebab dia termasuk dalam sa'il. Nak pula kedap tu kecil, cikgu macam mana ni cikgu? Awak ni jangan. Wa amma-sa'ila fala tanhar. Mak, ni macam mana nak baca ni mak? Fa amma-sa'ila fala tanhar. Tak nampak ke mak tengah sibuk ni? Fa amma-sa'ila fala tanhar. Dia sa'il juga, minta. Kan? Ayah, dia nak buat homework ni ya. Dia pula kata, alah, jangan penat lah, baru balik kerja ni. Fala tanhar. Jadi sa'il ni umum. Semua sa'il. Sama ada bantuan harta, bantuan dunia, bantuan soalan, bantuan ilmu, bantuan pengetahuan. Fala tanhar. La tanhar.
Nabi SAW pernah buat muka aja kepada orang yang meminta. Dan orang yang minta tu pula, buta pula tu, bukan nampak pun muka Nabi SAW. Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad SAW dalam surah apa? Tuan-tuan masih sudah tahu dah. Surah apa? Surah Abasa. Mari kita tengoklah kejap. Surah Abasa. Ja'ahu Ustaz 585. Bermasam muka, tajuk dia. Saya baca bahasa Arab dia, tuan-tuan tengok bahasa Melayu dia. Allah Ta'ala kata apa? Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermasam muka, wa tawalla, dan berpaling. Bermasam muka dan berpaling. Kenapa? Bila? Anja'ahul a'ma, kerana telah datang seorang buta kepadanya. Siapa orang buta tu? Ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, iaitu tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Kan? Kenapa Nabi berpaling daripada dia? Tahu kisah dia kan? Sebab apa Nabi buat muka masam kat dia? Masa tu Nabi sedang bercakap, memberikan perhatian kepada pembesar-pembesar Quraisy, VIP. Katakanlah kita tengah ni ada Datuk Tan Sri apa semua, kan, datang jumpa saya, Ustaz, ni saya tengah nak ceramah kat dia, PM ada, TPM ada, apa semua, tengah cakap ni, kita nak buat kuliah agama apa semua macam ni. Dia datang, semua orang putih datang. Ustaz, ya dengan ta apa beza dia? Contohnya lah, kan, Janhar dengan Tanhar. Contoh je lah. Contoh juga Ustaz, kan. Dia kata, nak muka jadi. Tak cakap apa pun. Tak cakap pun. Nabi tak cakap apa pun. Kalau Nabi cakap, nescaya lagi teruk. Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad. Nabi baru buat abasa je. Itu Nabi paling macam tu je. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum ni buta, tak nampak pun muka masam Nabi SAW tu. Kalau ikutkan, bukan ada kesan pun dekat Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum dalam kisah ni tak terasa apa-apa pun. Tak ada riwayat yang kata dia terasa kecil hati ke, tak ada langsung. Sebab dia tak nampak muka Nabi. Tapi Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Tegur Nabi SAW. Maksudnya kita ni, ustaz-ustaz sekalian, guru-guru agama sekalian, janganlah sibuk nak pandang orang besar bila orang biasa-biasa tak nak pandang. Tak nak pandang. Sebab orang besar, bukan sebab, Nabi memberi perhatian kepada orang besar bukan sebab dunia. Bukan sebab kalau aku rapat dengan Datuk ni, Tan Sri ni, masuk lah lepas ni ceramah 2,000. Tak, Nabi pandang kepada orang besar ni sebab masalah dakwah. Maksudnya kalau orang besar ni masuk Islam, masa tu kita semua tahu kat ni bumi tanah Melayu kita pun, bila Raja Melaka masuk Islam, rakyat masuk Islam. Raja Kedah masuk Islam, rakyat masuk Islam. Itu tujuan Nabi SAW, bukan tujuan keduniaan. Bayangkan, itu pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Niat Nabi murni nak beri perhatian kepada orang besar supaya orang besar masuk Islam, rakyat masuk Islam. Itu pun ditegur Allah Ta'ala. Bayangkan kalau orang yang memberikan perhatian kepada orang besar sebab faktor duniawi pula. Allahu Akbar. Ini kita takut, tuan-tuan. Kalau orang besar call dia terangkat, Assalamualaikum tu. Kalau orang biasa, alah dia ni call lagi,
Tak jawab lah. Jangan macam tu tuan-tuan. Allah musta'an. Na'udzubillah. Betul ada satu kitab nama dia Adab Akhlaq Hamalatil Quran. Oh, ini pun kena buat kuliah juga kitab ni. Sebab tuan-tuan semua baca Quran. Oleh Imam Al-Ajurri. Satu imam nama dia Imam Al-Ajurri. Dalam kitab tu dia disebut, dia tegur guru-guru Quran. Iaitu bila kamu mengajar orang-orang besar, begitu lemah lembut suara kamu, begitu bagus cara bacaan kamu tegur dia dengan betul apa semua. Bila orang yang miskin datang belajar kamu memberikan wajah yang macam inilah, kasar. Kamu tidak beri perhatian, kamu bersifat keras padanya. Kalau silap sikit dah nak buang. Allahu Akbar. Tepat sekali kata Al-Imam Al-Juri yang meninggal tahun 500 Hijrah, 1000 tahun lepas. Relevan sampai sekarang dia punya kitab. Nama kitab tu Akhlaq Hamalatil Quran. Akhlak orang yang menanggung Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Ini adalah masalah bertanyakan ilmu. Adapun meminta harta. Ada juga ayat Quran yang berkaitan dengannya. Apa dia? Dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Buka surah Al-Baqarah, muka surat 44. Kita baca dapat ayat 261 sebab ada kaitan dengan 261. Okay. Kita buka Quran. Tengok apa kata Allah Ta'ala. Kita tengok terjemahan tuan-tuan. Saya baca bahasa Arab. Saya akan terjemahan bahasa saya. Okay. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل perumpamaan الذين orang-orang yang yunfiquna amwalahum, menginfakkan harta-harta mereka. Nampak tak? Ada ya tak kat depan tuan-tuan? Ada ya. Mereka, dia, nampak? Mereka menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Kamathali habbah, seperti sebiji benih. Perumpamaan dia seperti biji benih. Ambatat, yang menumbuhkan 7 sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai 100 habbah, 100 lagi biji. Maksudnya berapa? 700 lah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala yudha'if, boleh meningkatkan lagi, boleh menambah lagi, boleh menggandakan lagi. Liman yasha, bagi siapa yang dia nak. Wallahu wasi'un alim. Allah tu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui siapa yang betul-betul sedekah kerana Allah. Sambung lagi. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, iaitu orang yang menginfakkan harta-harta mereka pada jalan Allah. Thumma la yutbi'una, kemudian dia tidak mengikuti ma anfaqu, lepas apa mereka sedekahkan, mannan. Jangan dah sedekah jadi sifat mannan, dan jangan ada azan. Mannan ni maksudnya apa? Dia bagi something, dia nak harapkan balasan something. Kalau aku bagi masjid sedekah kapet 30,000 ni, apa aku dapat balik? Undi undi semua jemaah masjid. Tengok-tengok kalah kawasan tu.
Tengok cek yang banyak tak undi dia orang Melayu. Orang Melayu semua datang Masjid Al-Faizin contohnya. Tahun depan tak nak bagi dah. So apa? Sebab dia mannan. Dalam hadis Nabi sebut ada 3 golongan yang Allah Ta'ala takkan pandang dia akhirat kelak. Allah Ta'ala takkan bercakap dengan dia. Allah Ta'ala takkan sucikan dia daripada dosa dia. Allah Ta'ala takkan ampunkan dia. Nabi kata al-mudbinul khamr, orang yang kaki minum arak, wal aqli walidayhi, dan derhaka kat mak ayah dia. Dan yang ketiga al-mannan lima a'ta, apa saja sedekah yang dia bagi dia nak harapkan daripada orang yang dia bagi itu balasan. Daripada Allah tak apa, daripada orang. Ini paling buruk sekali perangai. Beritahu hadis ni kepada ahli-ahli politik banyak. Kan? Setakat bagi kemah sebiji pun nak alhamdulillah kami telah bagi kemah pada JKKKK. Tak payahlah cerita. Setakat minum kecil je. Oh itu lain. Itu Allah Ta'ala maha memberi al-mannan. Itu perkataan manna yamunnu. Itu lain. Ini al-manna, mannan. Satu. Yang kedua, wala adha, jangan ikuti sedekah kamu dengan adha, menyakitkan hati. Ini termasuk buat masail fala tanhar. Dah bagi herdik pula. Alah, singkau je minta muka kau je. Aduh. Dah datang dah Ramadan je datang lah ni buat-buat ni budak-budak ni. Mulalah. Minta duit raya lah tu. Jangan. Wala tanhar. Ya datang mana apa nak duit raya ke? Jangan. Wala tanhar main masuk-masuk. Minum air cawan. Dia budak-budak hari raya. Wala adhan lahum ajruhum, bagi mereka ganjaran yang banyak, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, mereka tidak akan takut nanti menghadapi kematiannya di akhirat kelak, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan sedih kerana meninggalkan dunia. Yang saya nak kat sini kemuncak ayat ni, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Ucapan yang baik ni boleh masuk umum, boleh juga masuk khusus terkait dengan sedekah. Itu kamu ucap baik, tak maaf lah saya tak nak bagi. Yang orang datang minta kan, kadang kat kedai makan datang minta kita, tak maaf je, tak apa. Boleh lagi, tak apa, insya-Allah. Senyum. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Maghfiratun pengampunan. Pengampunan ni boleh bawa masuk umum. Iaitu kita minta ampun kepada Allah, astagfirullah. Ataupun pengampunan minta maaf kalau tak nak bagi. Kalau tak nak bagi minta maaf je, tak dibagilah. Minta maaf. Kan kita rasa ragu-ragu dia ni, minta ni scammer ke tak scammer kan. Kalau kita pergi KL tu, jika kamu baru makan kedai-kedai tu kan, nampak macam buta ke tak buta, kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, jangan tanhar. Betul ke buta ni? Ke scammer? Jangan cakap macam tu. Kan? La tanhar. Tawam. Sorry. Buat muka macam tu. Wala tanhar. Wa maghfiratun khairun, lebih bagus, min sadaqatin, daripada sedekah yatba'uha adha, yang kamu ikuti, kamu sedekah bagi-bagi juga, tapi lepas tu kamu cakap benda yang menyakitkan hati. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Ta'ala tu maha kaya, tapi dia maha lemah lembut, halim. Nampak tak? Ini maksud kita ni kaya tapi lemah lembut. Bukan kaya makan action, takabur. Malam macam tu je tu. Kan? Tak maaf disebutlah kadang-kadang setengah orang berharta ni begitu takabur sekali. Cara bercakapnya, cara ni kan.
nak pandang rendah pada kita. Koyak lah. Semalam kawan saya cerita, dia bagi proposal projek, orang tu koyak kertas depan mata dia, depan orang ramai. Dia kata terkesan dia selama seminggu tak boleh tidur malam, terkesan dia dengan perbuatan orang tu, malukan dia, koyakkan. Orang tu nak propose projek lah, Sail lah tu betul, orang meminta projek, hantar tender, koyak brum macam tu. Mana boleh, dia Sail, orang minta tu. Fala tanhar, kan Sail umum, sama ada minta dunia, minta akhirat, apatah lagi tentu sekali minta ilmu dan seumpama dengannya. Fala tanhar. Barakallahu fikum. Jadi wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ayat terakhir. Ada masa lagi insya-Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mari kita tengok analisis perkataan dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa dan amma, adapun bi, ini campur bi campur ni'mah. Bi itu dengan, ni'matun nikmat, rabbika Tuhanmu, fahaddits maka, fa tu maka, fa maksudnya maka, hadis. Apa terjemahan tuan-tuan? Ceritakan. Ada perkataan lain tak? Ceritakan, nyatakan. Ayat ni jadi perbincangan para ulama. Dan ada pun dengan nikmat Tuhan kamu, ceritakanlah. Apa maksud ceritakan? Maka kat sini dia terbahagi kepada beberapa maksud ceritakan tu. Maksud fahaddits, okey, maksud fahaddits iaitu pertama sekali iaitu kita nyatakan syukur kita pada Allah. Dengan menyebutnya dalam doa. Dan puji-pujian. Maksudnya, ya Allah, syukurlah ya Allah, aku dapat belajar bahasa Arab ni ya Allah. Ya Allah, syukur ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang kurniakan aku anak yang berjaya dalam pelajarannya. Ya Allah, syukur padamu ya Allah, aku dapat sampai umur dah 78, 79 tahun ni masih lagi sihat, boleh makan roti canai lagi, minum teh tarik. Kan? Syukurlah ya Allah, dalam keadaan segala kekurangan ini ya Allah, aku ni tak, nikmat kau masih banyak ya Allah. Ini syukur ni benda yang sangat berat bagi setengah orang. Nabi kata, man lam yashkur bi qalilin lam yashkur bi kathir. Siapa yang tak dapat bersyukur dengan sedikit, dengan banyak lagi dah dia takkan syukur. Syukur ni apa rukun dia tuan-tuan? Rukun syukur.
Rukun syukur ni ada 3. Rukun syukur. 1 dengan hati, 2 dengan lisan, 3 dengan anggota badan. Dengan hati, iaitu pertama, i'tiqad bahawa nikmat itu 100% daripada Allah Azza wa Jalla. Makhluk hanyalah perantara. Makhluk hanyalah perantara. Contohnya, bos ni bagi gaji, kan? Orang bagi duit upah dia. Jangan hatinya itu mengatakan bahawa dia dapat tu daripada fulan dan fulan, bukan daripada Allah. Jangan. Itu syukurlah, iktiraf, mengiktiraf, mengiktiqad bahawa nikmat itu 100% daripada Allah. Makhluk hanyalah perantara sahaja. Lepas tu kata guru syair, dia kata contohnya macam ni lah. Ada orang katalah Haji Lazim ni dia hantar makanan, nasi hujan panas dengan kari kambing, 5 bungkus dia hantar rumah saya pakai Grab. Haji hantar saya pun dapat. Saya kata, wahai pembawa motor Grab, terima kasihlah kepada engkau lah yang telah bagi aku nasi ni, engkau lah kepada orang yang hantar. Betul ke? Tak betul lah tu. Apa ni bang, saya hantar je bang, abang lebih-lebih dari apa hal, kata. Taklah, engkau lah yang bagi, kalau tak ada engkau lah tak adalah nasi ni. Lah saya hantar je bang, saya penghantar, yang hantar tu Haji Lazim, tak engkau lah. Mana ada kita lebih kat penghantar tu, betul tak? Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Rezeki kita, bos bagi gaji, kita buat kerja dapat projek, orang bagi projek semua. Ya, dia perantaranya, rezeki itu Allah. Dan sahih, memang sahih. Barakallahu fikum. Tadi saya pun sembang sampai 1 pagi saya sembang tu, ngantuk pagi ni. Dengan satu hamba Allah ditanya soalan berkenaan dengan tender lah, apa benda semua. Dia cerita, dia dah satu projek ni, orang kata tak apa, kau bagi je quotation tu, aku pasti akan dapatkan. Orang yang soal tu tugas aku pasti akan dapat. Dah tak dapat, ambil. Jangan kita kata al-i'timad al-qalbi, pensandaran hati itu tidak boleh kepada makhluk. Kata Allah dalam Quran, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Kita buka ayat tu. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifuna Surah An-Nahl ayat 83. Muka surat 276. Jumpa tak tuan-tuan? Ustaz 27 ayat 83. Ayat 83. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Maksud dia, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Apa maksud ayat ni, mereka mengingkarinya? Kalau kita buka kitab tafsir,
Maksudnya ialah orang musyrikin ni dapat rezeki, atau setengah orang dapat rezeki, tapi dia tidak menisbahkannya kepada Allah. Macam mana kau kaya ni? Yalah, saya keturunan saya kaya. Aku warisi harta ni daripada datuk nenek moyang aku. Atau aku kaya ni sebab aku usahakan. Lepas tu Allah Ta'ala kutuk Qarun. Bila dia kata sesungguhnya hada min amali, dia kata aku kaya ni sebab usaha aku. Menisbahkan nikmat kepada keturunan atau usaha dia, atau dia pandai, atau dia berniaga bagus, atau ni, menisbahkan nikmat ini termasuk daripada perbuatan merosakkan akidah. Perbuatan merosakkan akidah. Kalaulah hati dia kata 100% kerana usaha dia tak ada Allah Ta'ala langsung, kafirlah orang macam ni. Allah kata mereka adalah orang yang kafir. Yang lagi teruk lagi, kalau menisbahkan nikmat tu pada benda yang khurafat pula. Sebab ada ni, ada gambar Sultan Kedah ni, Sultan Abdul Halim tu. Kan setengah orang letak kat kedai dia, kat pejabat dia gambar Sultan Kedah yang ada bulu kat atas tu. Ustaz Abdul Hamid, bukan Ustaz Abdul Halim, Ustaz Abdul Hamid. Betul tak? Setengah tempat dia gantung. Dia tanya sebab apa? Dia kata kalau letak gantung Ustaz Abdul Hamid ni ada bisnes bagus. Saya pergi satu pejabat lawyer dekat Bangsa dulu. Tengok kalau gambar agung sekarang, logik lah memang kedai-kedai letak gambar agung sekarang atau sultan sekarang. Ini apa Sultan Abdul Hamid Kedah pula ni, zaman bila pula tu? Dia bukan orang Kedah, kat Bangsa office dia. Kalau kat Kedah boleh tahan lagi. Bila kita tanya dia balik, dia kata ada orang kata kalau tak gambar ni insya-Allah dia rezeki murah. La haula wala quwwata illa billah. Lagi kufur lagi, yang lagi kufur bongsoi lah, apa benda lah, menisbahkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia kata nikmat tu daripada Allah, kita hanya usaha saja letak gambar ni, yang ni syirik kecil. Dan kalau dinisbahkan kepada keluarga dia, satu juga, aku kaya ni sebab sekian dan sekian. Ini juga termasuk. Jadi maksud pertama, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, kita alhamdulillah, ini dari Allah. Lepas tu bila kita orang puji kita dapat baik, apa ucapan kita? Bukan alhamdulillah je, ada lain. Tahu tak? Ini ucapan ni, saya tulis besar-besar sini. Hadza min fadli Rabbi. Bila kita ada kebaikan, kita alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, ini daripada pemberian Allah berut tulisan Tuhanku. Kan cantik baju, tak adalah, itu orang Melayu kita, tak adalah, padahal memang cantik lah, hati suka tu, puji aku cantik kan, tak adalah orang Melayu kita, tak adalah. Bukan itu jawapan dia, kata alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, ini pada pemberian Tuhanku. Kan comel anak kau macam putih, kau muka Jawa je tapi anak macam putih muka. Hadza min fadli Rabbi. Entah genetik atuk-atuk ni dulu kot ada orang putih agaknya, wallahu alam. Anak kau ni 10A SPM, bagus semua A+. Tak adalah, mana ada, tak ada, pandai biasa-biasa je, tak tuition pun. Tu beragak lah, tu panggil humble bragging tu kan. Itu dia panggil humble bragging. Orang Melayu kita suka buat humble bragging ni. Kan exam bagusnya, tak adalah, tak study pun. Itu humble bragging namanya. Tak bagus tu. Sebut je alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, rezeki daripada Allah Taala. Jadi maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, yang pertama apa dia? Dia sebut itu daripada Allah. Dalam satu riwayat kata Nabi SAW pernah sekali kumpul dengan sahabat dia. Nabi cerita pasal
Nikmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah dulu aku tak tahu pasal Quran, Allah bagi aku Quran. Dulu aku macam ni akan sekarang macam ni. Jadi boleh cerita. Tapi dengan syarat kita cerita tu pada orang yang bila dia dengar kisah-kisah kita ni, dia tidak cemburu. Kan? Tak cemburu. Dia cerita kat orang. Nikmat Allah Ta'ala. Saya dulu jahil, tak tahu langsung bahasa Arab ni. Saya umur 45 sebab ustaz saya belajar. Alhamdulillah sekarang faham dah. Boleh macam tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kedua, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ialah apa dia? Tadi syukur tadi. Syukur dengan lisan, cakap alhamdulillah. Tak habis pula. Dan syukur dengan anggota badan ialah gunakan nikmat tersebut pada ketaatan. Barulah nama syukur. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, iaitu pertama syukur dan kita sebut dan kita puji Allah. Yang lagi dua, insya-Allah besoklah, masa dah terlajak jauh dah ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok. Tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ada 3. Ingat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ada 3. Saya baru sebut satu, iaitu apa dia? Kita menyatakan syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat kita, dalam sujud kita, dalam, dan sebenarnya kita tak perasan kita dah buat ni dalam ibadat-ibadat kita. Kan? Contohnya Sayyidul Istighfar. Kita baca apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Wahai Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau. Khalaqtani, Engkau telah ciptakan aku. Itu ni dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Engkau telah ciptakan aku ya Allah. Wa ana 'abduka, aku hamba-Mu ya Allah. Wa ala ahlika, dan jatah janji, wa wa'alika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Nampak tak? Aku kembali padamu ya Allah, di atas nikmat segala benda yang Engkau, aku berhutang padamu ya Allah, segala nikmat yang Kau telah berikan kepadaku. Dan ini adalah perintah Allah Ta'ala untuk menyatakan dalam doa. Ada banyak ayat ni, ada surah Ahqaf, tak sempat, simpanlah esok insya-Allah. Ayat berkenaan dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita puji Allah ni, sangat banyak ayat Quran dan sangat banyak doa-doa Nabi yang mengandungi sebegitu ayat sebegitu. Insya-Allah kita akan huraikan lagi esok wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat kepada kami, dan manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan rezekikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikanlah hati kami. Anta khairu man zakkaha, kerana Engkau lah sebaik-baik orang yang menyucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau lah ya Allah yang menjaga dan penjaga kepada hati-hati kami ya Allah. Allahumma arham mautana, ya Allah, Kau rahmatilah orang yang telah meninggal di kalangan kami. Washfi mardana, dan sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami. Wala taj'alna minna syaqiyyan wala mahruma, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini orang yang binasa di muka bumi ini, wala mahruma, dan tidak juga orang yang terhalang daripada kebaikan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.